Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberi keizinan kepada kita untuk menumpang di atas muka bumi ini sebelum kita dijemput masuk ke dalam bumi. Para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, sebagai seorang manusia yang kita tidak terlepas daripada melakukan kesalahan, Allah SWT cipta manusia dan dicipta juga benda-benda yang disukai oleh manusia. Kemudian Allah letak di depan kita penghalang yang disebut dengan nama hudud, sempadan. Allah nak tengok liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu orang yang baik amalannya. Jadi siapa di kalangan kita orang yang baik? Siapa di kalangan kita orang yang patuh kepada Allah Azza wa Jalla? Dan siapa di kalangan kita orang-orang yang terjebak ataupun terjerumus, tersalah langkah, jatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan? Maka tajuk tazkirah kitanya iaitulah kelebihan istighfar, kita minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi di saat yang kita menunggu sekarang ni, iaitulah saat yang disebut dengan nama saat al-ijabah, saat Allah SWT perkenankan doa manusia ini, iaitulah ketika waktu nak berbuka puasa. Allah SWT telah perintahkan kepada hamba-hambanya, bahkan Allah perintahkan kepada Nabi alaihimussalatu wassalam supaya beristighfar. Di antaranya dalam surat Muhammad, firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambi. Allah kata fa'lam, tahulah, ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wastaghfir, dan minta ampunlah. Tengok, ini dia panggil susu galuh kita ni. Beriman, lepas pada itu ada kesalahan, minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melakukan ibadat yang besar. Di antaranya Nabi kita bersolat, sehingga kan orang tengok solat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai pecah kakinya. Bila orang tanya kenapa Rasulullah, sedangkan Rasulullah tidak ada dosa, Nabi kata afala akunu abdan syakura, tak patut ke aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Solat itu dipanggil tanda syukur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpuasa, orang tengok macam Nabi tak buka puasa. Nabi kita melakukan ibadat pada waktu malam, macam tidak tidur dia. Semua ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengajar kepada kita supaya sentiasa berada di atas landasan minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Kita letak diri kita ni di atas kategori orang yang bersalah dan orang yang memohon maaf. Bersalah itu tak jadi masalah, sebab memang manusia akan melakukan kesalahan. Tetapi yang jadi masalahnya bersalah tak mengaku salah. Itu letih kita. Kita bersalah tapi tak mengaku salah. Kalau tanya istighfar banyak-banyak, dosa apa aku? Sedap jawab dah, salah apa saya? Sedap kita, salah apa saya? Kalau kita cokeh satu-satu, daripada mata tengok benda, mulut bercakap tak tahu pasal, hati duduk ada perasaan tak baik dengan orang, tak ada salah lagi lah. Maka keadaan kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla ini mengikut beberapa keadaan. Yang pertama, kita istighfar dalam keadaan kita sedang beribadat ataupun selepas ibadat.
Lepas kita ibadat, contohnya setengah kita dalam solat kita, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah ajar kepada kita supaya bertasbih, memuji Tuhan dan minta ampun. Maka kita kata dalam solat kita, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dalam rukuk kita, dalam sujud kita baca. Ini arahan Allah SWT. Dan Nabi kita SAW selalu beristighfar. Bila selesai daripada ibadat, selesai daripada salat, Nabi kita mula dengan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cuma kita begitu kata tajuk. Lepas salat, alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Tak ada mana-mana riwayat yang menyebut sedemikian. Yang adanya Nabi kita lepas bagi salam istighfar. Jadi kita ambil ni. Nak ceritanya istighfar ni ada kalanya dalam beribadat, ada kalanya ketika kita lepas kita beribadat istighfar. Dan sehingga di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi kita wafat, Nabi kita beristighfar, Allahumma ghfirli wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, maaflah kepada aku nak naik kepada rombongan yang tertinggi, iaitulah nak duduk bersama dengan para syuhada, orang-orang soleh yang sudah meninggal sebelumnya. Dan habis lagi ibadat-ibadat lain. Lepas kita beribadat, kita diajar supaya beristighfar. Lepas puasa, lepas kita salat, lepas haji, lepas jihad, Nabi kita balik daripada berjihad, balik daripada musafir, Nabi baca doa, aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Mana kami kembali kepada Allah, kami bertaubat kepada Allah, kami beribadat kepada Allah, dan kami memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua sekali istighfar. Tamat majlis, habis majlis, apa kata? Nabi kita beristighfar. Dia panggil kafaratul majlis. Yang selalu kita baca subhanakallahumma bihamdika. Jadi kita baca. Cuma kita tambah lagi pula dengan ayat wal asri pula. Kenapa pilih wal asri? Pilihlah panjang sikit. Mari kita baca zikir tasbih kafarah dan surah Al-Baqarah. Agak-agak ada orang nak dengar ke dia? Baqarah nak pula dah. La haula wala quwwata illa billah. Patut dia pilih wal asri, surah yang paling pendek sekali, nak ambil berkat dengan ayat Quran. Tapi yang ada yang warid dalam riwayatnya, Nabi kita minta supaya baca kafaratul majlis. Kafaratul majlis. Itu kategori kedudukan yang pertama, istighfar ketika dan sesudah beribadat. Yang kedua, di antara tempat istighfar indal maksiyah, ketika buat maksiat. Kita yakin tak yakin kita ni bebas maksiat? Tak yakin. Mesti ada, tak kena kat mana-mana. Maka bila tak kena, sentiasa beristighfar. Dalam hadis yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yuznibu zamban." Mana-mana hamba yang berdosa, fayuhsinut tuhur, maka dia elokkan ambil wuduk dia. Ambil wuduk dengan sempurna, summa yaqum fayusalli rak'ataini summa yastaghfir. Dia bangun, dia salat 2 rakaat, kemudian dia istighfar. Illa ghafarallahu lahu. Allah Taala akan ampunkan dosa dia. Cuma kita yang namakan solat taubat. Nabi tak nama solat apa. Nabi kata solat siapa dia ada rasa dia berdosa, siapa yang melakukan kesalahan, dia terus beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala akan terimakan taubatnya. Yang ketiga, halatul ghaflah. Yang tadi bila kita ketika maksiat, kita istighfar. Tak usah duk pakai lah buah orang lain tu. Hari ni orang cakap, dia ni istighfar, dia panggil taubat ulu golok. Tidak taubat ulu golok kita panggil. Lepas taubat buat pula. Jangan pakai istilah taubat ulu golok. Kalau bersalah taubat, esok buat pula nak macam mana? Godaan yang berlaku. Tengok seorang sahabat yang kena sebab minum arak. Lepas sebab mari pula, dia ni pula kena sebab lagi. Sehingga sahabat-sahabat Nabi cerca dia, apa mu ni? Jadi kalau kita kat taubat ulu golok mu ni, lepas taubat pergi minum pula.
Nabi kata apa? La tasubbuh, jangan cucur dia. Aku tidak tahu orang ni kecuali dia sayang kepada Allah dengan Rasul. Subhanallah. Sayang kepada Allah dengan Rasul, tapi jiwa lemah, nak macam mana? Jumpa kawan-kawan minum pula, lepas tu kena sebab lagi. Allahu akbar. Tapi orang macam ni insya-Allah dia akan taubat. Cuma peringkat-peringkat awal tu, lepas kena balik. Kalau kita pasal itulah bila kita nak taubat tu, dia kena ada tempat. Di antaranya pindah tempat. Cari kawan lain, tukar channel. Kalau kawan-kawan kita dulu nakal, lepas pada ni jangan. Cari kawan yang boleh menyelamatkan kita daripada terjebak pada maksiat. Jadi di antara tempat yang ketiga, ketika kita sedang lupa, semua manusia ni akan berlaku lupa, akan berlaku rasa jemu, akan rasa macam-macam perasaan kita ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, innahu la yughanu ala qalbi. Hati aku ni kadang-kadang rasa macam tumpul. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Nabi kata aku beristighfar, minta ampun dengan Allah Taala setiap hari 100 kali. Itu hak Nabi kita sebut. Tapi sahabat kata aku duk dengar Nabi kita astaghfirullah ya. Jadi ada masa hati kita ni lalai, leka. Jadi bagi nabinya lalai sikit tu, bagi dia rasa dia bersalah dengan Tuhan. Karena itulah Nabi kita bila lepas keluar daripada tandas, terus istighfar, ghufranak, keampunan Kau ya Allah. Jadi para ulama hadis duduk kaji kenapa keluar tandas minta ampun. Sebab bagi dia dalam tandas ni waktu Nabi kita terputus, tak boleh nak zikir, tak boleh nak istighfar, tak boleh nak baca Quran. Maka dia kira dia terhenti seketika hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla dari sudut ibadat. Keluar aja terus ghufranak, minta ampun ya Allah. Allahu akbar. Ini Nabi kita sebut lain. Maka istighfar yang sempurna itu boleh membawa kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama salaf, man lam yakun samaratu istighfari tasih taubatihi, siapa yang tidak betul-betul beristighfar yang boleh membawa dia kepada taubat, bahwa kazibun fi istighfarihi, maka dia tu masih lagi dusta dalam istighfar dia. Kata dia setengah ulama, astaghfirullah min astaghfirullah. Kita beristighfar daripada istighfar kita. Hari ni kita kata dah astagfirullah kata. Bahkan setengah-setengah zikir munajat tu domai astagfirullah tu lagu-lagu lah. Tapi waktu kita kata astagfirullah, turun tak turun dalam hati kita? Berasa ke tidak kita minta maaf dengan Tuhan? Kau sekadar kata di mulut saja. Inilah para ulama mengatakan istighfar kita ni perlu kepada istighfar. Itu istilah dianya, istighfar, nak kepada istighfar pula. Sebab kita mulut je kata, macam burung bercakap je, tapi dari sudut kesannya, dari sudut kepahamannya, dari sudut maknanya, kita tidak terasa apa-apa. Maka naklah kita istighfar di atas istighfar kita. Itu kategori dia dan beberapa tempat. Kita berpindah sekejap kepada anwa'ul istighfar, afdalu anwa'. Istighfar yang paling tinggi darjatnya apa? Iaitulah yang pertama sekali, kita banyak puji Allah Ta'ala. Kita puji Allah Ta'ala, kita puja Allah Ta'ala, baru kita minta maaf. Ini bukan soal nak bodek ni. Soal kita dengan Tuhan tu kena banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Manusia ni kalau pergi puji banyak sangat, dia kata, hai, dia ni kuat lah pun aku. Dia panggil pun. Kalau kita tidak pun. Kita dengan Tuhan ni tak ada pun, tapi memang kita kena puji Allah. Karena itulah Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, dia Nabi panggil Sayyidul Istighfar, ketua, penghulu, kepala istighfar itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli. Habis dah kita puji, anta rabbi khalaqtani. Jadi puji semua, barulah kita minta ighfirli, ya Allah ampunkanlah, faghfirli, ampunkanlah, maafkanlah saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant.
Kata Nabi SAW, siapa dia baca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi, mungkin dalam keadaan hatinya yakin, baca dengan hati sekali, bukan mulut yang memak-memaknya, kan, maka kalau mati hari itu, syurga. Ini ansuran, dia panggil ansuran besar ni. Kita dah beli ansuran mata, telinga, boleh kau orang belakang tu, orang mari ngepis dah, awak beli ansuran ni, kalau mati boleh ke ni, kata. Kita kadang-kadang tanya juga budak jual tu, kalau aku mati akan buat berapa lagi? Mati dah akunya. Boleh ke anak-anak? Kata pandai-pandai lah dia nak hidup. Dia nak kempen gitu. Hak ni memang ansuran untuk Nabi kata. Siapa dia baca hak ni, yakin mati pada baca pagi, mati tengah hari tu syurga. Baca petang, mati malam, syurga. Jadi bacalah Sayyidul Istighfar ni, jangan duduk main tangguh-tangguh. Jadi di antara istighfar lagi, hadis yang Nabi kita sebut, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini panggil zikir munajat ni tak? Ada orang baca huwal hayyul qayyum. Ini yang anak tak sempat masa nak syarah ni. Apa beza kalau nak pandai baca huwal hayyu ke huwal hayya? Dua-dua tu boleh baca lah. Dia tak ada masalah. Setengah tu imam tu la huwal hayya. Ada kata huwal hayyu. Jadi dia panggil taujih qiraat. Kata Nabi, siapa dia baca istighfar ni, ghufira lahu, diampunkan dosanya, wa in kana qad farra minaz zahf, walaupun dia lari daripada medan perang. Hadis ni dikeluarkan oleh Abu Daud. Allahu akbar. Jadi Ibnu Umar kata, dia hitung, dia kira dalam satu majlis Nabi kita menyebut Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Satu majlis saja, 1 kali. Kita berapa kali satu majlis? Buat duduk sambil nak tunggu masjid, sambil nak tunggu azan, mari masjid awal, astaghfirullah rabbighfirli wa tub ilayya rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ingat ni, boleh kata mudah sangat ni. Tak kata ni astaghfirullahal azim, kata astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tadi hadis Sayyidul Istighfar kita baca. Ini para jemaah, jangan lupa beristighfar sentiasa kita kepada Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih lagi di bulan yang besar ini. Jadi kalau kita istighfar, apakah dia faedah daripada istighfar yang kita kata ini? Apa faedah dia? Saya anak-anak syarah tak sempat, kita hitung saja berapa faedah ada. Dalam kitab ni kata ada 10 faedah istighfar. Yang pertama, istighfar ni menjadi sebab limaghfiratiz dzunub, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sebab menghapus dosa dengan kita istighfar. Astaghfirullah, Allah hapuskan dosa kita. Yang kedua, sebab turunnya hujan. Yursilis sama alaikum midrara. Allah Taala hantar mari langit, maknanya hantar awan mari hujan tempat kita. Jadi kalau hujan lama kemarau tu, banyaklah istighfar, Allah Ta'ala hantar mari hujan. Yang ketiga, wal imdadu bil amwali wal banin. Allah Ta'ala akan beri harta dan anak pinak yang ramai. Siapa dia nak anak ramai, istighfar banyak. Kita kata nak istighfar macam mana, dia cara buat anaknya. Dia sekejap je hartunya. Istighfar tu kena banyak. Ni yumdirkum bi amwali wa, Tuhan janji Allah Ta'ala akan beri pada kamu harta dan beri anak pinak dengan istighfar. Ajaib. Istilah orang moden hari ni dia panggil ajaibnya istighfar, semua benda dapat. Bila mati dengan istighfar, dukhul jannah, orang ni akan syurga, wa yaj'al lakum jannatin, Allah Ta'ala jadi bagi kita ni syurga. Mana dalam dunia kita dapat rezeki, dapat berkat, dalam syurga, dalam akhirat kita dapat syurga. Yang kelima, ziyadatul quwwah, Allah tambahkan kepada kita kekuatan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kuat di sini jangan duk kira, saya kena lembek dah ni, berjalan sakit lutut ni. Istighfar banyak orang tak kuat dah, nak lutut tak kuat, tapi jiwa kuat. Tak takut, berani berdepan dengan segala kemungkaran, berani berdepan dengan tagut. Tengok orang tengok biasa tuan-tuan tengok di gambar Ahmad Yasin ada jaga di Palestin dulu tu. Allah yarhamu. Kan? Duk atas kereta tolak dia nya. Tapi suara bercakap keluar dalam bunyi ditekuk je. Tapi orang dengar kata-kata dia. Yahudi takut pada dia. Allahu akbar. Kita wala yuzaki Allah ahada, tapi contohnya nak cerita. Yang keenam, al-mata'ul hasan, yumatti'kum mata'an hasana. Allah Taala akan beri kepada kita kehidupan yang baik. Nak hidup tenang,
Nak hidup baik, istighfar. Yang ketujuh, daf'ul bala, Allah Ta'ala tolak bala daripada kita. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tidak azab mereka dalam keadaan mereka beristighfar. Siapa dia istighfar, Allah Ta'ala angkatkan bala kita. Yang ke-8, istighfar sabab linuzulir rahmah, menjadi sebab turunnya rahmat Allah SWT. Siapa dia nak rahmat banyak, istighfar banyak. Yang ke-9, kafaratul lil majlis, menjadi kafarah. Siapa dia duduk dalam majlis, di akhir majlis kita baca subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratul lima yakunu fil majlis, menjadi penghapuskan dosa-dosa kita yang lara dalam majlis tadi. Jangan buat dosa. Kalau duduk mengumpat, lepas tu tak apa kita zikir istighfar. Lah, mengumpat orang perlu pada taubat, bukan sekat istighfar. Yang ke-10, yuzilul ham, menghilangkan duka cita dan segala susah hati dengan sebab istighfar. Sebagaimana dalam hadis, man aktsara min istighfar, siapa dia banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah Ta'ala jadikan segala duka cita tu ada kelepasan. Wa min kulli dhiqin makhraja, sempitan hidup dia akan jadi luas. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah Ta'ala beri kepada kita rezeki tanpa kita sangka-sangka. Mari je ada. Maka kata di Aisyah radhiyallahu anha, tuba liman wujida fi sahafatihi istighfaran katsiran, kemenanganlah bagi orang yang banyak dalam surat amalan dia istighfar yang banyak. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat, itulah di antara tazkirah yang dapat kita sebut. Kelebihan istighfar ada 10 kelebihan dia, dan tempat istighfarnya telah kita sebut dalam ibadat dan luar ibadat. Dan realiti sebagai seorang manusia yang sentiasa bersalah, maka jangan jemu-jemu kita istighfar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kesudahan yang baik, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.